أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam kepada semua para kaum bapa dan ibu, dan khusus umumnya kepada semua para pengikut dan peminat dan para yang selalu ikuti setiap kali setelah saya buat majlis tazkirah ataupun mengajar ataupun ceramah, sama ada berada di dalam negeri kita Thailand, khususnya 3 wilayah Tani, Jala, Narathiwat, dan seumumnya di tempat-tempat mana yang mana diikuti saya. Jadi di antaranya pada malam ini, setelah tiba di antaranya esok hari dikatakan hari Arafah, mengikut seperti mana Culara Menteri sudah isytiharkan begitu. Oleh itu, kepada kita semua para kaum bapa dan ibu dan seumumnya peminat-peminat, jadi sekarang kita berada di dalam satu bulan yang akhir dari perurah bulan, dikatakan bulan Zulhijjah. Nah, selepas daripada bulan Zulhijjah, kita akan bersama pula dengan tahun baru, dikatakan bulan Muharram. Oleh itu, setelah tiba di antara bulan Zulhijjah,
di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada ummah bahawa mengagakkan terlebih 10 hari mula daripada awal Zulhijjah hingga sampai 10 hari Zulhijjah. Sehingga-hingga di antara Nabi sangat-sangat di antara yang mengambil berat berkaitan dengan puasa awal bulan Zulhijjah sehingga sampai di antaranya hari Arafah. Oleh tu kebanyakan kita begitulah tak ambil berat. Hanya kita selalu bergadah ambil berat satu hari saja, ialah hari Arafah. Jadi sebelum daripada saya nak berkecek di antara tajuk kelebihan hari Arafah dan di antaranya amalan-amalan di hari Arafah, terlebih dahulu sedikit saya nak sentuh berkaitan di antara kita sekarang, khusus dengan keadaan begitu di antaranya bala meratai. Dia kata umum balwa, ialah di antara penyakit gerebok. Maka penyakit yang gerebok hak dikatakan penyakit wabak. Wabak bahasa Arab, bahasa kita kata rabah. Makna penyakit yang meratai. Itu di antaranya. Oleh tu jadi di atas saya ni bahasa terlekat dan sangat-sangat begitu, jadi bahasa terhutang kepada semua para kaum bapa dan ibu dan seumumnya pengikut saya. Jadi setelah begitu di antaranya lamanya saya tidak begitunya mengajar dan tak begitu ceramah. Hanya setelah di antaranya ahli berkenaan dikatakan kerajaan dia tidak begitu izin dan benar di antara kita mengajar dengan cara bersekolah atau berpondok dengan beri pun bentuk ramah. Akan tetapi alhamdulillah walaupun tak begitu, pelajar-pelajar di antaranya Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah dapat boleh hadir bersama dengan tok guru, sehingga saya pun bolehlah di antara mengajar ala qadar awal daripada selepas daripada puasa 15 Syawal sehingga sampai aku ni Zulhijjah. Saya boleh di antara juga dah baca kitab sedikit banyak serta dengan pelajar-pelajar saya. Akan tetapi pelajar yang duduk ke sini saya ikuti seperti mana di antara arahan yang telah diarahkan ahli berkenaan, yang begitu dia orang yang khibrah, yang bijak pandai keadaan untuk nak pertahankan daripada penyakit wabak yang dikatakan virus corona ataupun COVID-19. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di antaranya saya sendiri, keluarga saya dan pelajar saya ni jadi lepas daripada penyakit tersebut. Nah, itu salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kepada semua kaum bapa dan ibu seumumnya, kepada pengikut saya, jadi alhamdulillah. Jadi di antara Allah akan memberi ketentuan khususnya umat Nabi pada akhir zaman, beri alat yang canggih yang dikatakan torosak. Maka torosak inilah salah satu daripada alat yang canggih yang tidak ada semasa dulu. Ini salah satu Allah akan memberi kemudahan kepada umat Nabi pada akhir zaman. Dengan sebab ada torosak inilah dapat boleh kita mengadakan kebaikan. Khususnya boleh kita mengajar dan kita buat majlis tazkirah dengan melalui live shoot. Dan begitu juga bagi cikgu-cikgu, bagi guru, bagi kru-kru cikgu sekolah tu juga, setelah budak tak akan begitu boleh beri pun di sekolah, yang melalui mengajar di antaranya dengan melalui live. Ini salah satu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dengan sebab alat canggih ni lah juga dapat boleh kita ada silaturrahim. Walaupun di antara begitu jauh, akan tetapi seolah dekat je. Kerana boleh di antaranya kita boleh telefon dengan telefon apa dengan telefon dengan melalui apa video call boleh kecek. Boleh tu lah pihak saya berasa terdekat, hati berasa serenuk je. Setelah Allah Ta'ala bagi begitu, lalu itulah di atas saya ni sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas memberi di atas nikmat tersebut. Oleh itu saya nak suruh kepada semua yang mana duduk dengar ni, gunalah alat yang canggih yang duduk di tangan kita tu seboleh-boleh mungkin dapat manfaat, khusus di dalam masa yang sudah gerebok penyakit sekarang. Oleh itu kepada kaum bapa dan ibu dan seumumnya peminat, setelah begitu di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan di atas kita dan menentukan di atas kita semua sebagai hamba-Nya satu perkara yang sangat-sangat kita begitu di antara hamba tak suka dan tak berkenan, ialah satu penyakit. Ikut penyakit apa-apa pun tak ada siapa dia seronok. Padahal di antara hata penyakit ia adanya hikmah. Oleh itulah sebalik apa Allah Ta'ala coba kita kena menjadi di antara kebaikan. Dan kita kena suka baik dengan Allah. Bukan Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala kasih kepada hamba. Kerana Allah Ta'ala nak kelola dengan hamba dia dengan melalui coba. Tengok dia coba terhadap rasul-rasul dia. Nah, tengok rasul Nabi kita coba tengok. Allah bukan dia. Nabi sakit. Nah, hak berat sekali kita tengoknya satunya Nabi Allah, Nabi Ayub. Dengan sapakan buruk habis. Akhir setelah di antara dia sabar dan dia berdoa dan dia begitu di antaranya ingat ke Allah. Allah Ta'ala lepas di antara sembuh penyakit. Kalau kita nak tilik gabi berapa banyak para rasul Allah dan Nabi Allah dan segala wali Allah yang tak Allah Ta'ala coba begitu lebih daripada apa-apa lagi. Tu Tuhan nak kelola dengan hamba yang kasih, kelola balas tu. Tak seperti kita kasih pada orang, kita nak halawi semacam tu hendak ia coba. Dengan sebab itulah setelah coba di antara satu penyakit yang begitu yang gerebok, sehingga Zuhir jadi kemalangi, bekerja jadi kemalangi, khususnya ahli kerja yang pesing duk kerja menego, duk kerja apa perkara lagi tak nak buat hubungan begitunya tak boleh. Di situ salah satu dikata satu panggil penghalangan. Nah, akan tetapi bagi orang yang berkebun, ia tidak ada halangan pun. Oleh itulah bagi berkebun masa sekarang, usahalah duk hampir di antaranya berkebunlah. Bangun pagi sekira tidak ada gapo duk dalam kebun. Duk ke tepi pohon kayu, mudah-mudahan kita boleh dapat satu gas panggil kad oksigen tu. Kerana di antara penyakit ni dia gerebok. Lagi pula dia jadi melarat pergi makan di antara jelepung. Maka bila jelepung kita tidak gagah, jelepung kita tidak begitu di antaranya sihat kuat, maka bila penyakit kumin ni di antaranya dia masuk tu gak, dia nak pergi makan di antara jelepung. Hak tu sangat. Oleh tu jagalah di antara jelepung kita seboleh-boleh mungkin. Nah, maka mengikut cara adat hak selalu saya duk dengar setengah-setengah bomo yang katanya, kita bangun pagi, kita akik tangi, tarik nafas sehabis-habis sup. Pokok lepas buat boleh 3 kali. InsyaAllah dia kata menyebab di antara jelepung tu jadi gagah. Dan di antaranya setelah begitu gereboknya penyakit, kita tak akan boleh tinggal satu aqidah. Aqidah kita mesti kita kena tegak. Iaitulah kita kena berimej dengan hukum panggil dengan rukun iman yang ke-6. Wajib kita berimej qada dan qadar Allah. Dengan makna kan apa saja yang berlaku ialah hak sudah menentu daripada Allah sedia kala lagi dah.
Dan hak timur ialah dengan takdir, dengan orang panggil widaksa Allah Ta'ala. Itu aqidah kita pegang, yang lain tidak. Dan kita kena menegak satu aqidah, kata bahawa la udwa wala tiarata. Tidak ada jenis jerakit. Di dalam Islam tak boleh kita kena i'tikad penyakit demo jerakit kita, tak boleh. Nak kata penyakit demo materak kat ambo, tak boleh, tak ada jenis jerakit. Nah tu beraqidah, tak akan boleh kita i'tikad penyakit dia tu dah mari tengah di kita. Tak akan begitu boleh. Itu beraqidah. Bilanya akidah begitu, tu dak sebut kata di antara penyakit root tita tu, penyakit pesi jenis tita bereke tu. Orang panggil nama dia penyakit ni pesi jenis gerebok penyakit ni. Tapi bukan penyakit dia tu mai kita. Di antara Tuhan menjadi suku, itu akidah. Tapi melalui sebabnya. Dengan melalui sebab tu lah kita kena ambil di antara perkataan, di antara salah satu daripada sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Nah, dia kata semasa sebagai ahli Syam, di sisi zahir di antara penyakit ta'un, maka ta'un salah satu penyakit yang gerebok juga. Ia katanya al-waba kannar. Penyakit wabak ni salah satu daripada wabak iaitu ta'un. Salah satu daripada wabak ialah penyakit pesen ni jenis jerakit. Seperti tadi jerakit rut tito hak pesen cara kita panggil tu. Hak tu panggil beraqidah tak boleh i'tikad balas tu. Ia kata penyakit wabak ni salah satu dia panggil jenis-jenis kume pesen mudah jerakit ni kannar, seperti mana api dia kata. Lepas tu wa antum waquduha, dan puak-puak kita manusia ni kayunya kayu api. Nah, bila begitu tafarraqu hatta la tajida ma yash'aluha. Ia kata kita pisah asing, kita pisah becek, sehingga tak boleh dapatlah api benda yang nak menyala. Tika itu fatut fi'ah. Sebab tu dia padam hala. Atau fatut fa'a, maka dipadam akan api. Fatut fa'a, mati hala. Kamar dia pahal di sinilah di antara demo hak apa sing hak bijak pandai ni. Dia tadi jenis penyakit ni, dia nak jerakit, ia tak akan boleh di antara seolah kata menyebab jadi di antara lahir satu kumin ni. Ia telah kena rengas sembik lebih. Lepas tu kena pergi pakai di antara katuk hidung. Kerana kumin yang masuk ke hidung, dia tak masuk ke lubang mata, tak masuk ke lubang telinga. Habis tu bila kita berjabat salah dengan orang yang ada penyakit tu, jadi jenis kumin tu yang menjadi di situ. Bukan penyakit dia sama kita dah. Jenis kumin duduk situ tu, dia lekat-lekat tangan kita. Bila lekat di tangan kita, kita biasanya bila perlu kita sapu hidung. Ataupun kita sapu muka yang masuk ke hidung tu. Sabit tu ia kena pakai di antara jenis katuk muka. Pasal tak sewi kumir tadi boleh masuk ke hidung. Kot telinga yang tak masuk, kot bulu roma yang tak masuk, ia masuk kot jalan hidung. Waktu sepakan mek tu ya. Kemudian untuk nak mati kumir tu, kita kena basuh dengan alat-alat yang pesi jenis tajam-tajam. Hak dia panggil cil ataupun sabung. Nah, ataupun dia panggil sabung hak dia dok basuh kuyuk tu asal lima kot boleh berlaku, tak ada gapo, tujuan nak mematikan kumis. Sampai kalau kita usaha begai gapo-gapo sebelum kita nak basuh muka tu gak, kita basuh tangan cuci dulu, insya-Allah penyakit tu kumis tu tak akan boleh diantar mengatasi. Oleh itulah di antaranya kerajaan dak gi buat matakan ya tahu ahli khibrah dia. Wi ahli kebijakan dia untuk nak mengkawali kita kena asing-asing. Oleh itu saya nak suruh kepada kaum bapa dan ibu, khususnya kita yang tak wapari akan beraya Aidil Adha. Sekiranya kita duk ahli dari kampung dari rumah kita jiran hak tak ada kena, tak apa, jabat salah tak ada apa. Hak bimbang takut orang luar dia masuk.
Khususnya tempat hak orang yang timbul penyakit tu, seboleh-boleh mungkinnya tak sedap pergi carilah orang hak pesing, hak tak ada tempat dia tu. Pas kita pun jadi pergi cari orang. Sebab itulah kerajaan khususnya Cula Raja Menteri dia fikir jauhnya bimbang takut gerebok di antaranya banyak. Ia pakat kata rana. Tak sedap pergi buatlah semaya raya beripun wi jadi ramai-ramai. Lebih lagi hari raya ni lebih lagi pula. Lah orang duduk di kampung tu, mari di kampung lebih ke anak cucu cicit kita, kawan menantu kita. Tu sangat-sangat. Oleh tu perkara ni cuba kita seelak-elak semungkin-mungkinnya kita jaga sikit nah, semungkin-mungkin. Bimbang takut dia kena dalam kampung kat gerebok, katuk kampung habis. Bila katuk kampung nak kerja pun tak boleh. Dah itu kan, susah tiap-tiap apa perkara nak hadapi. Nisbah zuhir lah, hakikat kita ya pun ya lah. Oleh itulah saya menggalak kepada kita semua ni, ikutilah apa hak orang panggil matakan, cara-cara yang sudah memberi oleh ahli berkenaan, khusus ahli khibrah yang bijak dan pandai. Itu sebagainya. Oleh tu ya pun ya di antara setelah kita jaga dah, maka kita tak dapat tidak kita kena ikuti di antaranya dengan doa-doa hati. Kamane banyak di antaranya. Kapo duk tanya nak baca doa gapo tok guru dia kata. Tak sewi kenanya. Jadi hak ni banyak. Jadi baik kita tak pandai baca tu tak ada ayah halih. Doa bahasa Jawi tak podah. Bahasa Jawi. Tak pandai sangat baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca semua hak tu pun tak podah. Nah, hanya sonya bagi saya dan pelajar saya tak tinggal lah. Saya tak tinggal lah di antara saya dak baca lepas subuh lepas asar 3 kali. Kerana datang pada hadis. Siapa dia baca man qalaha la yusibu syai'un minal bala insya-Allah. Dia telah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lepas subuh 3, lepas asar 3 tu saya dah baca. Lepas tu di antara saya pun tak tinggal juga dah baca doa ni. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya baca di antara lepas asar dan lepas subuh saya baca 7 ni. Kerana tok guru saya Habib Umar kita sebalah tu. Baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu saya tak tinggal baca. Lepas tu saya baca juga orang panggil bismillah 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kan datang pada hadis dia kata man qalaha salasa marrat sabahan wa masaan lam tusibhu faj'atu bala. Tu maka tak akan kena. Siapa dia baca petang maka selamat pagi sampai petang. Siapa dia baca petang selamat pagi. Siapa baca pagi selamat petang. Baca je tinggal. Dan satu lagi pula baca pula bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudah tak usah baca payah lah. Tak usah sebut katanya auzumin virus corona tak pun tak apa pada ni cukup dah. Bila kita buat amal ni madai habis. Satu kita masuk dalam kebun pagar dengan ular dengan penyakit sukup hak ni. Kita buat amal tu. Itu sebagai di antara nasihat dan sebutan untuk mengingat diri saya sendiri kepada umumnya peminat-peminat saya. Anak usahalah jaga matakan, jagalah semua ahli keluarga kita berdoa sebelum boleh mungkin berdoa dan bacalah aurat hak sebut tadi ala qadar kita tak pandai ni balas tulah.
Kita orang yang pandai, orang ni boleh baca sebut orang panjang-panjang. Kita kata pandai, nak kau dah tu. Biar kita orang kampung biasa ni, baca tak nak mihir mana. Alah kau dah tu baca Bismillahirrahmanirrahim waktu itu sekali. Bismillahirrahmanirrahim quwwata illa billahil azim tu 3 kali. Bismillah. Nah, habis baca ni auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma 3 kali. Baca waktu dah. Cukup 3 insya-Allah taala. Nah, kita di antaranya akan selamat mengikut seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia wasiatnya balas tu. Oleh tu siapa nak masuk tajuk yang kedua, iaitu kelebihan hari Arafah. Oleh tu hari Arafah, setengah-setengah tu duk jadi keliru, ada lagi sengaja telefon saya lah. Dia kata, babo hari ni kita nak puasa Arafah boleh tak babo? Pasal dia kata di Mekah wukuf hari ni. Tengoknya jadi tu dah. Masya Allah. Oleh itulah kita semua di antara peminat saya khususnya dan semua ada dengar ni, kita kena ambil di antara dobit dan peta-peta apa makna hari Arafah. Hari Arafah tak hari gapo? Hari Arafah makna hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Ada hari ke-8 hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah makna hari yang ahli hujat pakat berakat, siap sedia bekal berjalan musafir nak pergi daripada Arafah. Bukan hari Tarwiyah. Nama ya balas tu. Ada hari Arafah, nama hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, namanya hari Arafah. Tu dia. Bagi yang mengerjakan haji, maka tengok di antaranya ketua negeri dia menentu hari wukuf tu bila. Maka nak menentu tak menentu yang mengikut kaedah sabit dengan kelihatan anak bulan. Maka kelihatan anak bulan nak sabit 1, 2, 3 yang kena melalui 1 hari bulan. Maka nak sabit 1 hari bulan 2 cara. Emun dengan hisab, emun dengan ru'yah. Emun dengan hisab, cara ilmu hisab, cara falakiyah. Dan lagi pula kena tengok anak bulan. Maka nak tengok, dia kena tengok hari yang ke-29 malam ke-30 tu. Kama dia culara menteri istiasu tengok anak bulan. Pada hari tu. Tak silap saya hari hak. Tak silap saya suruh tengok hari malam hak apa. Kalau tak nampak tetap hari senang, tak silap balas tu lah. Kama dia jadi jaong tengok tak nampak. Anak bulan ada ke tak? Anak bulan tu ada lah. Tapi tak ada arah. Kalau mengikut mungkin nampak. Tapi tak nampak kerana jaong. Maka bila tak nampak, tak sabit lah. Bila sehari tu 1 hari bulan. Bila tak sabit, di antaranya hari yang kedua. Dia panggil fa'akmilul iddata. Maka sepenuhlah bilangnya cukup 30. Kerana kita dah berdasar dengan hari bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kamanya cula sudah perakat kata bahawa sudah istihar 1 hari bulan, hari bergiye. Maka bulan di situ, bila hari tu, bulan 1, 2, 3, 4 dan sampai ke hari ni. Hari ni hari yang ke-8, panggil hari Tarwiyah. Maka sunat juga puasa hari ni. Kalau nak puasanya. Kalau mengikut cara sunat puasa, tutupnya 1 hari bulan Zulhijjah lagi dah. Adapun esok hari Selasa dikatakan hari Arafah kerana bertelang hari ke-9 daripada Zulhijjah yang mengikut di antara kelihatan anak bulan kita biasanya begitu. Kemudian bila tibanya hari ke-9 maka digelar kata hari Arafah. Kemudian hari Arafah tu bagi kita orang tak boleh buat haji tak siapa. Orang buat haji je lah memang yang kerja tak bergaduh ke buat haji, kira nak bukuh dah tak sunat beri dia puasa. Bagi kita yang tidak ada kemungkinan nak pergi buat haji, khususnya pada masa sekarang susah nak pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita mengada satu ibadat itulah puasa. Pasal tak ada dah di antara ibadat yang paling hebat pahala besar puasa.
Kerana Tuhan disebut ke, saya kata tak ada dah di antara amalan yang terbih di antaranya hebat ialah puasa. Pasal ambolah sebagai nak sanggup jamin di antara balasannya. Dengan sebab itulah kelebihan hari Arafah ni sabit di antara hadis Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata afdalul ayyam yaumu Arafah. Selebih-lebih hari ialah hari Arafah. Jadi khilaf ulama menentu hari ni. Tapi tak apa dah kita pada hadis ni isbat di atas bahasa kelebihan hari semua tu hari Arafah. Hadis riwayat Ibn Hibban. Dan satu lagi pula datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma min yaumin. Ana tengok Nabi kata tu. Nabi kata ma min yaumin. Ma min yaumin afdala indallah min yaumi Arafah. Mana tak ada lah hari terbih di sisi Allah pada Arafah melainkan Arafah. Tak ada dah hari yang terbih daripada hari Arafah malaikat hari Arafah. Pasal dan buat sebab pula yanzilullahu ta'ala ila sama'i dunia. Turun Allah Ta'ala kepada langit dunia. Ini sudah berlaku ni. Ini salah satu pada hadis mutasyabihat. Dia kena kita turun kalau kita mengikut cara aqidah orang salaf 300 tahun. Yang zilu mana yang zilu nuzulan yaliku bihi lillahi ta'ala. Turun sebagai tu yang layak dengan Allah Ta'ala. Apa makna turun? Hakikat turun serah kepada Allah. Tu apa akidah salah. Ada aqidah khalaf 300 orang 300 turun hari ni. Yang zilullah mana yang zilu malaikatullah atau yang zilu rahmatullah. Tengok. Atau yang zilu amrullah. Tengok tu. So, ni ulama sudah buat balas tu. Bilanya begitu maka dapat megah di ahli bumi oleh ahli langit serenuk. Tengok apa? Para malaikat pakat turun belakang. Tu dia deh. Oleh tu dia kata begitunya lebih. Dan satu lagi Arafah lebih tak lebih sehingga ulama nah dia mutafsirkan pada ayat kata pada Quran wa syahidin wa masyhud. Kata syahidin hari mana? Wa masyhud hari mana? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Abi Hurairah katanya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala katanya al yaumul mau'ud yaumul qiyam. Tengok. Hari kiamat dia gelar hari mau'ud, hari yang dibuat janji nak balas baik, balas jahat. Wal yaumul masyhud, hari yang disaksikan yaumul Arafah. Wasyahid ni wal yaumul syahid yaumul Jumaah. Tengok hari Jumaah hari saksi. Tengok dah. Tu riwayat Imam Tirmizi itu di antara hadis. Dan di antara pada hadis lagi pada ayat lagi dia kata ni wasyaf'i wal witr. Tengok. Maka hari al-witri itu datang pada Ibn Abbas dia kata asy-syaf'u yaumul adha wal witr yaumul Arafah. Oleh tu cukup agak kata kelebihan hari hak dikata di antaranya hari Arafah, hari yang sangat begitu di antaranya lebih. Lepas tu di antara ada lagi ulama mengatakan pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Umar, ia katanya qad arafna zalikal yaum wal makan alladhi nazala fih. Ia tanya ambo kena hari tu. Ambo kena tempat tu. Hak turun di atas ayat. Ialah Nabi duduk di pada Arafah. Allah hari Jumaat. Cuba tengok tu deh. Oleh tu, di atas hari di antara Arafah sangat begitu, di antaranya lebih, maka usahalah esok hari semungkin-mungkin buat ibadat seboleh-boleh. Sedekah, jamu buka puasa sunat. Bolehlah buat baca-baca Quran. Esok hari yang lebih, kita pisah usaha menghidupkan esok hari. Sebenarnya saya nak seru pada semua kaum bapa dan ibu, semungkin-mungkin esok hari ni usahalah
Sabit ada sih mak Allah tak soyak siapa lah. Dia telefon mari. Dia kata, "Babo, saya ni nak bantu untuk buka puasa esok dah." Dia pun duit masuk tengok. Dia kata lebih. Kerana tak ada dah setelah esok hari lebih, usahalah di antara kita ni menghidupkan esok hari dengan bagai-bagai ibadat. Sedekah ko, puya buka puasa sunat ko, ataupun orang panggil apa berdoa ko, baca Quran ko, katakanlah hak mana jadi kebaikan untuk ambil lebih hari yang Nabi kita sudah begitu menyaksikan. Nah, dan satu lagi pula datang pada hadis Nabi ta khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik doa ialah hari Arafah. Mana doa hari Arafah? Dengan mana? Kalau kita berdoa hari Arafah dapat pahala besar. Doa hari Arafah Tuhan tak tolak. Ni mata kelebihan. Anak berdoa apa minta esok. Anak kita uzur tak berjuh, kita minta berjuh. Nak lepas daripada bala nyakit di antara virus corona, kita minta esok. Sebelum tak sejauh tak apa. Ya Allah, minta dengan berkatlah hari Arafah ni jauhlah amba keluarga, amba ahli jiran, amba khususnya umat Islam belaka daripada di antara penyakit, virus penyakit corona semua bala-bala. Minta tu teriak menangis, tak ada apa. Dan kita nak baca gapo sebelum boleh mulai esok. Nabi kata wa khairuma. Apa Nabi katanya? Wa khairuma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Sebaik-baik berkata aku kata sendiri dan Nabi dulu kata baca ni. Sebelum mungkin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ni. Nabi tanya tak ada khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Sebaik-baik benda hak aku kata dak orang nabi-nabi dulu pada aku, Nabi Adam, Nabi Idris seterusnya. Kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah seboleh-boleh mungkin baca ni. Itu dia antara baca. Oleh tu cara dia antara kita nak berdoa supaya tak ni telah kita berdoa seboleh-boleh mungkin nak berdoa apa pun doa dah. Nak atas hari Arafah, hari yang sangat begitunya besar dan berdoa pun Tuhan megalak so kita sebagai hamba-Nya berdoa. Pakatlah kita berdoa di antaranya sehari. Nak minta gapo seboleh mungkin minta lah teriak menangis esok. Lepas penyakit wabak, penyakit bala, penyakit gapo, penyakit taun dan anak kita tak berjuruh. Minta berdoa ya berjuruh, mintalah esok mudah-mudahan Allah Taala makbulkan apa yang diminta oleh kita. Khususnya kita kena ikhlas, kena bersih hati kita dengan Allah, cuci kita dengan Allah. Jangan itu ini. Kita teriak menang tak ada hari esok dan hari lebih. Tu dia nah. Dan satu lagi pula pihak saya ni nak suruh pada kita semua sebagai di atas membuat beberapa pengingatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Nak minta kita semua ni kalau tidak ada keuzur ke apa pakat puasa esok hari Arafah. Kerana besar puasa esok hari ni. Bukan dia. Dan pada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata siyamu yaumi Arafah. Siyamu yaumi Arafah uhtusiba 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Rawahu Muslim. Nabi kata puasa hari Arafah dikira-kira atas Allah bahawa kifara Allah akan dosa setahun yang telah lalu dan setahun kemudian. Allah ternyata besar begitu lalu. Tak ada dah. Pas satu lagi pula. Tengok tak ada lagi weh. Ada pada hadis. Kalau tengok hadis ni banyak ada menyabit bab masalah puasa ni. Tu salah satu daripada hadis yang begitu di antaranya. Hadis yang lain ada lagi banyak di antaranya hadis. Tapi agak kata cukup. Satu hadis tu cukup bagi kita nak buat amal. Penting khususnya kita kita ambil agar kesempatan esok hari kerana setahun sekali.
Kita pakat megalaklah kita, anak cucu kita ada puasa tu lah, puasa dah esok hari Arafah. Awal tu kalau duk dengar ni sebelum kita pakat niat berlaku. Pakat niat nawaitu sauma. Nawaitu sauma yaumi Arafata lillahi ta'ala. Saja aku puasa hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh kita niat balas tu. Ataupun nawaitu sauma wadin an ada'i sunnati. Nawaitu sauma wadin an ada'i sunnati yaumi Arafah. Aku puasa sehari kerana menunai hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh niat berlaku. Ataupun niat betul-betul. Kalau saja aku puasa sehari sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Kalau bagi orang yang ada qada-qada, bagi orang ada tak habis lagi, kita kapuh kedua. Kapuhnya, aku puasa qada Ramadan serta sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Boleh? Oleh itu agak kata malam ni cukup sekadar itulah. InsyaAllah kalau ada kemudahan malam esok saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan bab gerbang dan hari raya Adha. Dan sedikit lagi di antara saya nak sentuh untuk mengingat esok hari subuh. Mula daripada subuh esok bolehlah kita takbir muqayyad. Ia berkaitan dengan raya ni ada dua. Takbir muqayyad, takbir mursal. Takbir muqayyad mana takbir dengan ikatan yang khusus, iaitulah raya haji. Adapun raya fitrah tak ada takbir muqayyad, takbir mursal saja ya. Apa takbir mursal? Takbir yang dilepas tak ada ikat dengan apa-apa. Mula daripada jatuh matahari, nampak anak bulan Syawal. Supaya kita ni kan mula daripada esok jatuh matahari, malam raya tu, jatuh matahari buka puasa Arafah esok, kebih musafaka teimi maya raya ni masuk ke sejid. Takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kata 3 kali. Adapun kita esok lain daripada orang haji, sunat subuh esok dah. Lepas kita semaya subuh wirid posiat, kita kebir dah. Habis takbir muqayyad, tengok siapa ke asal hari tasyrik yang 3 ni. Mulai esok. Ada takbir di antara mursal, mula jatuh matahari, kita buka puasa Arafah esok, kebir sepakat bayar raya esok. Lepas pada tu tiap lepas maya sunat, lepas maya fardu, lepas maya sunat kebir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Esok lepas subuh bacalah dah. Saya nak menggalak kepada semua duduk dengan saya ni, lepas subuh esok selalu dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kata 3 kali. Sudah kata 3 kali, tambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده هدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sudah. Semai zuhur, pamit zuhur wisalat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi hada wiri saya telah baca subhanallah kan sudah tu kak. Kabir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabir. Tak ke betina jatuh. Hanya saya nak pesan kepada semua, lebih khususnya orang pemuda-pemuda pada roh bedi. Tak usahlah kaca hidup di atas bunga api. Buku api hak majusi. Minta orang tua-tua, lagi-lagi atik kau anak muda-muda lah. Nah, tak pasal duk berdiri apa, duk puja di atas kapi majusi tu. Kerana puja api asal kapi hak majusi duk puja api. Kerana berdiri bunga api kata. Seboleh-boleh kau pakai kabeh kalau lepas buka puasa Arafah esok malam tu pergi speaker sejik tu pakai takbir. Seboleh-bolehnya pakai takbir pun muda-muda duk sejik pakai takbir tu dia siapa cerok. Anak balah tu tak usah bedeh pada cukup dah. Lagi puja apa hak orang lain. Dak itu kan besar apa walaupun tak ada puja pun setengah-setengah tu orang buat kerana di antara labu adat. Kita tak usah lah nah. Oleh tu usahalah nah esok kita pakai puasa hari Arafah dan menggalak pula kepada buat kebaikan apa sahaja pun buatlah. Sedekah ke, jamu buka puasa ke, seboleh-boleh mungkinnya. Lepas tu setiap-tiap lepas semaya waktu ke semaya sunat ke takbir lah seperti mana sebut tadi. Supaya ambil sepenuh hadis, sepenuh baik dengan hadis. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Dan satu lagi pula, bila tiba malam raya haji, sunat kita tahniah. Orang panggil sedang kuamindi. Emo kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Wisalah kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ana tu. Selamat ayam azhar dah batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gila dah tu. Atau suka datang maaf zahir dah batin. Biasanya ibu bapa kita maaf. Bini dengan tak lelaki. Tak lelaki dengan bini. Anak dengan ibu bapa. Cucu dengan tok. Telefon tak apa, tak ada klik. Assalamualaikum. Gitu-gitu aja. Waalaikumsalam. Selamat raya ibu, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup dah. Tu dia panggil tahniah sunat tahniah. Dia panggil. Pasal dia kata sedang kuamindi. Seperti mana agama asing duk sedang kuamindi tak nak pimai tu lah. Sewat di pimai. Kohai. Suka pap keng-reng. Hidup minta. Yalah dah tu. Ni hak dia hidup molek. Kita tak nak hidup balah mana. Oleh tu saya nak menggalak pada semua hak duk dengar Facebook. Hak duk dengar live saya ni. Nak minta kita tahniah. Sunat tahniah raya nah. Khususnya pertama sekali telefon pergi pada ibu bapa. Ibu duk mana sihat kau? Ya. Selamat raya ibu. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa ibu berdoa hati kat ambo selamat dan sihat. Waktu besar sekali nah. Itu sebagainya cukup. Oleh tu mudah-mudahan saya minta berdoa kepada Allah, minta Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan memberi sihat dan memberi kesejahteraan dan memberi afiat kepada semua umat Islam, khususnya kepada orang ada ikut saya, kat ibu dan bapa, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala curah rahmat dan rezeki yang banyak dan ilmu yang banyak dan iman yang teguh, dan minta menjauhilah daripada segala bala-bala dan segala fitnah-fitnah dan wabak-wabak, dan minta Allah Taala mengkawalilah dan menjagalah daripada kita semua sebagai ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh daripada penyakit-penyakit yang gerebek sekarang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فأستغفره إنه الغفور الرحيم.